Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa, pentadbir, pencipta, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha lemah lembut, yang maha agung, yang maha perkasa dan maha memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang maha sempurna dan tidak ada sekutu baginya. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu lagi di page PQDM Quran Daily Malaysia, dibawakan oleh Quran Daily Malaysia dan di cross page kepada beberapa page yang berkaitan. Kita bertemu dalam rangka menyambung kembali bacaan kita pada kitab 77 cabang iman. Dan bila bercakap tentang iman, ia adalah sesuatu perkara yang paling berharga dalam hidup kita. Kerana dengan imanlah kita akan kembali kepada Allah dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Siapa yang tidak benar imannya atau dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan binasa. Itulah hakikat yang perlu kita sedar dalam hidup kita ini, bahawa kita sangat perlu dan sangat penting menjaga iman kita. Perkara yang lain berkaitan dengan iman yang kita sering juga mesti ingatkan diri kita ialah, di sisi ahli sunnah wal jamaah, iman ini bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Sebagai bukti, hujjah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila dibacakan atau diperingatkan kepada mereka akan Allah Azza wa Jalla, maka akan gemetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Jadi dalam ayat berkenaan jelas kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat orang beriman apabila dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan bertambah iman dia. Inilah yang menjadi hujjah kepada kita bahawa iman ini yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan tentang kesempurnaan iman. Dan Nabi juga menyebut tentang iman yang tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Atau dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan iman makin bertambah dan ada sampai ke tahap sempurnanya iman bagi orang yang memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat keimanan tersebut. Justru apa yang kita baca ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah langkah-langkah atau jalan-jalan atau cabang-cabang keimanan yang apabila kita lakukan dia, insya-Allah akan bertambah keimanan kita. Jadi kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga iman kita,
Allah tambah iman kita dan Allah kuatkan dia sehingga akhirnya kita dapat menempuhi pelbagai bentuk mihnah dan cabaran dalam kehidupan ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam mencari sebab-sebab untuk meningkatkan keimanan, kita mesti kembali kepada asbab-asbab atau sebab-sebab yang diajar dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman ini ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mentaati Allah akan bertambah keimanan. Jadi perlu juga ditekankan mana-mana cabang yang dipilih atau diraih atau disusuri untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, mesti ia adalah jalan yang diredai oleh Allah. Tidak akan bertambah iman seseorang dengan amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bertambah iman seseorang dengan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bertambah amalan atau iman seseorang dengan amalan-amalan yang menyelisihi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya sering tekankan, apabila kita nak capai ke martabat tingginya iman, maka dia mesti melalui jalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mendengar para sahabat dalam perjalanan keimanan mereka, dalam mereka meningkatkan tahap keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpa dengan penyakit gila atau mereka hilang kewarasan akal kerana beramal dengan sesuatu amalan? Jawapannya tidak. Kerana apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang paling selamat dan jalan yang benar, itulah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seseorang mencari jalan yang lain daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak sampai ke tahap iman, nak sampai ke tahap sesuatu maqam, darjat, kedudukan, lalu dia beramal, berzikir dengan sesuatu amalan yang direka, yang disusun oleh manusia biasa, yang ditokok tambah kisah-kisah dan fadilatnya. Akhirnya bila dia beramal, mereka sampai ke satu tahap hilang kewarasan dan mereka rasa panas dan akhirnya menjadi gila. Kenapa? Kerana iman tidak akan bertambah dengan jalan yang lain daripada jalan Allah dan Rasul. Sebab itu kita sama-sama membaca panduan cabang keimanan berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan inilah yang diusahakan oleh para ulama untuk mengajar kepada kita semua bagaimana cabang-cabang iman yang benar, yang diperintahkan dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan sambung pada cabang iman yang ke-23. Cabang iman yang ke-23 ialah puasa. Benar, sebahagian daripada kita melihat apa yang kita bincangkan pada cabang-cabang keimanan ini adalah perkara-perkara yang normal, biasa. Dia nak cari sesuatu yang luar biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan dalam agama ni yang luar biasanya adalah soal niat kita. Yang luar biasanya adalah soal ketakutan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di sudut zahir amalan, maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tidak banyak yang luar biasa dari sudut amalannya. Kerana Nabi amalannya sederhana. Tidaklah kata puasa yang dimaksudkan. Maknanya kita kalau nak tinggi iman, makin banyak kita puasa, makin tinggi iman kita, lalu kita kena puasa tiap-tiap hari. Maka itu adalah perkara yang menyalahi sunnah Rasul. Benar, puasa adalah cabang keimanan. Siapa yang nak meningkatkan iman dia, banyakkan berpuasa. Tapi puasa yang bagaimana? Itulah puasa yang sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan puasa ni sebenarnya sudah pun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilakukan oleh orang-orang sebelum daripada Islam, sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang-orang Islam sebelum ini pun pernah melakukan ibadat puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183 berkait dengan puasa Ramadan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu ni berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu agar kamu bertakwa. Maka ini adalah firman Allah yang menyatakan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, kewajipan puasa ke atas kita. Kutiba alaikumus shiyam. Yang kedua, perintah berpuasa sudah pun dilakukan oleh orang-orang sebelum ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang ketiga, dasarkan ayat ini Allah gambarkan natijah daripada ibadat puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Maka puasa adalah jalan mencari ketakwaan. Puasa adalah jalan keimanan. Puasa adalah cabang-cabang yang menyampaikan kita kepada kesempurnaan iman. Lalu berpuasalah kepada Allah. Cuma sebagaimana saya sebutkan tadi, bagaimana puasa yang sebenar, yang diperintahkan dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perlu juga kita tekankan. Okey. Malah puasa ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah salah satu daripada rukun Islam. Firman Allah Subhanahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Terjemahan, Islam itu dibina atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba serta utusan Allah. Itu 1. Mendirikan salat. 2. Menunaikan zakat. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Dan mengerjakan haji di Baitillah bagi orang yang mampu. Hadis ini masyhur dan rukun Islam kita juga sudah masyhur di kalangan kita. Jelas menunjukkan kepada kita antara amalan yang menyampaikan kita kepada kesempurnaan iman dan cabang iman ialah berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan besarnya pahala puasa dan besarnya impak puasa terhadap diri seorang hamba kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah illa as-shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu famis shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk as-shaumu junnah. Terjemahan dia, setiap amalan anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya. Macam mana digandakan? Setiap kebaikan, satu kebaikan digandakan dengan 10 sehingga 700 kali ganda. Digandakan pahala, rahmatnya, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan kebaikan anak Adam buat, Allah ganda 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Lalu Allah berfirman, melainkan puasa, ia adalah bagiku, kata Allah, dan akulah yang berhak membalasnya. Dia meninggalkan makan dan syahwatnya keranaku. Dia meninggalkan makan dan syahwatnya keranaku. Terdapat 2 kegembiraan bagi orang berpuasa. Satu ketika berbuka, dan satu lagi ketika bertemu Tuhannya. Mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding wangian kasturi, dan puasa adalah perisai. Itu adalah hadis yang menunjukkan kepada kita muslimin dan muslimat
betapa agungnya ibadat puasa dan betapa puasa ini menjadi cabang dari cabang keimanan. Jadi puasa yang macam mana kita nak buat? Pertama, jaga puasa yang wajib. Itu nombor satu sekali. Jangan terlepas yang wajib ni. Kalau terlepas secara sengaja, tidak ada alasan untuk qada pun sebenarnya. Bagi orang nak qada ni, bagi dia yang terlepas secara tersalah. Sama ada jahil ke, ataupun dia tertidur ke, ataupun dia tak tahu ke, ataupun macam mana, ada keuzuran. Tapi kalau sengaja-sengaja tu, dia boleh ganti. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, tak sama orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja berbanding orang yang meninggalkan puasa secara tidak sengaja. Tapi yang paling utama kita kata nombor satu, puasa yang paling wajib adalah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa yang ada kelebihan-kelebihan khusus. Kelebihan-kelebihan khusus ataupun puasa yang istiqamah berpanjangan. Puasa istiqamah berpanjangan seperti puasa Isnin Khamis setiap minggu. Ataupun kemudian puasa yang ada kelebihan istimewa. Macam baru ni kita ada puasa hari Arafah. Dan kemudian kita berpuasa 10 awal Zulhijjah. Depan ni kita ada puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Dan Nabi SAW berhasrat untuk menyelisih orang Yahudi. Nabi bercita-cita nak berpuasa 9 dan 10 Zulhijjah. Muharram. 9 dan 10 Muharram kita panggil puasa Ashura. Puasa Ashura. Sebab waktu Ashura ni bukan buat bubur. Ashura ni bila datangnya Ashura, kita kena puasa. Itu sunnah dia. Nak makan bubur lain kalilah. Boleh makan. Tak salah pun nak makan bubur. Tapi bukan 10 Ashura lah. Makan pada selepas daripada tu atau sebelum daripada tu tak ada masalah. Hari yang ke-10 Ashura tu, kita puasa. Kalau nak buat bubur untuk makan buka puasa, buatlah. Tapi jangan kaitlah mesti bubur sekian. Macam ni baru jadi 10. Ashura kena bubur macam ni. Nak buat bubur lambuk boleh, bubur kacang boleh, bubur jagung boleh, bubur pulut hitam ke, boleh itu ikut makan lah, bubur mana pun boleh makan. Tapi yang paling utama ialah puasa. Paling utama adalah puasa. Kalau ada orang kata, ustaz, dia ni nak semua iman dia tinggi lagi. Macam mana kalau dia nak puasa tiap-tiap hari? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Puasa tiap-tiap hari tidak menambahkan keimanan. Sebaliknya dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak had paling maksimal. Seorang Muslim kalau dia nak puasa paling maksimal, paling banyak ialah puasa seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Satu hari dia puasa, kemudian satu hari dia buka. Satu hari dia puasa, satu hari dia buka. Sebab ada seorang sahabat dulu dia nak puasa sepanjang tahun. Nabi larang. Ada kan 3 orang sahabat tanya Nabi, seorang tu nak puasa sepanjang tahun, seorang tu nak sepanjang malam, tak nak tidur. Seorang lagi kata tak nak kahwin, nak ibadat je. Lalu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Nabi kata, apa hal? Siapa yang kata tadi nak puasa sepanjang tahun, nak sembahyang, tak nak tidur, tak nak kahwin. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni orang paling bertakwa kepada Allah. Aku ni orang paling takut kepada Allah. Tapi aku puasa, ada hari aku buka. Aku solat, ada waktu aku tidur. Dan aku juga mengahwini wanita. Jadi siapa yang tak suka kepada sunnahku bukan daripada kalangan aku. Jadi ini maksudnya, kita betul niat puasa tu bagus dah. Tapi carilah puasa yang sesuai dengan perintah syarak. Kalau ada orang tu dia puasa sebab kesihatan, macam mana pula? Orang yang dia kata puasa di malam hari, dia buat apa istilah dia tu? Puasa malam tu. IF tu apa? Intermediate fasting. Intermediate tak tahulah apa dia. Jadi dia puasa, maknanya malam dia tak makan, siang hari patut dia makan. Jadi malam dia perut kosong, siang. Boleh untuk kesihatan, tapi sebenarnya puasa di sisi agama ni ialah tak menahan diri dari makan dan minum bermula terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Maka itulah puasa kita. Ya.
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi hadis ni cerita tentang kelebihan puasa. Kita pergi pula kepada cabang iman yang seterusnya. Kena ingat, waktu kita nak tingkatkan iman kita, mesti ambil yang sahih daripada Allah dan Rasul. Ambil sesuatu yang sahih daripada Allah dan juga Rasul. Yang seterusnya, i'tikaf. I'tikaf ni maknanya banyak berada di masjid lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Terjemahan, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjidil Haram, daripada segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ni, Allah puji golongan orang yang beriktikaf. Bermakna Allah suka kepada orang beriktikaf. Dan ini juga bermakna iktikaf adalah salah satu daripada jalan yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni sudut pandang kita kepada sesuatu yang bila kita nak kata ini adalah sebab-sebab keimanan, kita kena relate balik apakah ia ada dalam Quran, apakah ia ada dalam hadis. Kerana kita tidak boleh mendakwa sesuatu itu meningkatkan keimanan kepada Allah, melainkan Allah yang bagi tahu perkara tersebut tu begitu. Allah bagi tahu begitu, barulah jadi begitu. Kalau Allah tak bagi tahu, kita bagi tahu dan kita memandai-mandai, maka itu jadi perkara yang berat. Antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Berkata kepada Allah atau ke atas Allah apa yang kamu tak tahu. Atau lagi bahasa mudah, berdusta atas nama Allah. Hukumnya samalah dengan orang yang Nasrani dulu. Orang Yahudi dulu, dia tulis ayat Quran, lepas tu, itu ada ayat Quran pula. Dia tulis kitab dengan tangan dia, padahal tak ada pun daripada kitab asal, dia tokok tambah yang dia punya, lalu dia kata, ini adalah Allah kata macam ni. Jadi Allah murka kerana mereka berdusta atas nama Allah. Orang Islam, kalaupun dia tak reka ayat Quran, masukkan dalam kitab, tapi kalau dia cakap sesuatu dalam agama, benda yang Allah Ta'ala tak kata, benda yang Nabi tak sebut, tiba-tiba dia kata ini adalah sebahagian dari agama, berarti dia sudah berdusta atas nama Allah. Jadi waktu kena hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dia sangat takut perkara ni. Takut daripada apa? Takut untuk sebut tentang Allah apa yang Allah Ta'ala tak sebut pun. Sama ada urusan tu berkaitan dengan Allah sendiri, atau urusan langit dan bumi, atau urusan agama Allah yang Allah redai, atau apa jua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita dok main reka-reka saja-saja nak cakap. Kita takut apa? Takut dosa pendustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kadang-kadang orang duk sibuk dengan ilmu laduni. Dia kata dia dapat direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ilmu laduni ni kalau dia dapat direct daripada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kalau dia ni sebenarnya tak dapat direct daripada Allah Subhanahu wa taala, dia kata, mungkin hak dia dengar tu bisikan syaitan pun boleh jadi. Tapi bila dia sebut dia dengar direct daripada Allah, dapat wahyu daripada Allah, itu adalah kebohongan yang nyata. Itu adalah kebohongan kalau dia dapat wahyu lah. Tapi kalau dia kata dia dapat ilham, dia dapat gapo, semua tu mungkin boleh kita terima. Cuma ilham ke apa sekalipun, dia tidak akan bercanggah dengan wahyu yang sedia ada. Kerana apa? Kerana ilham tidak datang dengan benda baru. Kita bimbang orang mendakwa ilmu laduni, dia bawa benda baru, benda hak tak ada dalam Quran, benda hak tak ada dalam hadis. Lalu dia sandarkan, dia dapat direct daripada Allah kerana dia ada ilmu laduni. Siapa yang cakap begini, dalam keadaan dia berdusta, sebenarnya dia telah melakukan sebesar-besar jenayah dalam agama. Kerana dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan berdusta atas nama Allah lebih teruk, lebih besar, lebih jahat daripada berdusta atas nama mana-mana.
Kalau orang berdusta atas nama Nabi pun dosa besar dah. Apatah lagi berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kena hati-hati, istighfar senantiasa. Minta ampun kepada Allah senantiasa. Takut tersalah cakap. Benda Allah Ta'ala tak kata, kita pun tiba-tiba kata. Lalu kita istighfar, kita tarik balik. Kalau kita tersedar, tersalah. Tapi jangan jadi sebahagian daripada orang. Dia seronok berdusta. Seronok berdusta. Makin dia berdusta, makin ramai follower. Makin dia berdusta, makin ramai follower. Ceritalah sembang apa pun, makin lama makin ramai follower. Ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh juga kata sebagai istidraj. Allah Ta'ala nak menipu dia. Ataupun Allah Ta'ala nak membalas tipu daya dia. Allah Ta'ala ni tidak menipu. Sebaliknya Allah membalas tipu daya dia. Jadi kalau dia nak berdusta atas nama Allah, Allah tipu dia lagi. Macam mana? Allah balas tipu daya dia. Makin dia menipu, makin ramai follower. Makin ramai dia menipu, makin ramai follower. Makin banyak dia menipu, makin banyak follower. Akhirnya dia rasa dia berada di atas kebenaran. Dan telah banyak caci maki yang keluar daripada mulut dia. Atau perkataan-perkataan tipu yang keluar daripada mulut dia. Sehingga dia tertipu dengan apa yang dia kata. Dan akhirnya sangat besar kesalahan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istidraj kita panggil macam tu. Istidraj. Cakap tak betul, tapi follower ramai. Orang ramai mengiyakan dia, orang backup dia, orang defend dia. Kena hati-hati. Dalam bab agama ni bukan cara dengan ukuran dia, bukan ramai follower. Bukan ramai seronok orang dengar. Bukan sebab boleh masuk TV, boleh masuk radio. Dah isu agama ni indikator dia ialah sejauh mana dia mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana dia tepat dan sama dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Jangan berdusta atas nama Allah. Jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Jadi kembali kepada kita. Macam mana kita kata iktikaf tu, kembali kepada kitab kita. Macam mana kita kata iktikaf tu cabang iman? Sebab Allah puji orang yang beriktikaf. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah dan perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah, serta Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang. Allah suruh bersihkan rumahku daripada perkara-perkara maksiat dan larangan. Untuk siapa? Lit-tawaifin, untuk orang bertawaf. Jadi bila dikeluarkan daripada rumah Allah Ta'ala perkara-perkara syirik dan seumpama dengannya, maka mereka pun rasa okey, tawaf dia tidak mengganggu. Zaman dulu sahabat-sahabat nak sa'i di Safa dan Marwah ni bimbang, takut. Sebab dulunya ada patung berhala atas Safa dan ada patung berhala di atas Marwah. Jadi dia bimbang, takut dia pergi ke sana tu dia jadi duk ikut. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kepada mereka daripada berhala-berhala tersebut dibuang. Jadi maknanya apa? Allah Ta'ala ni dia suruh sucikan dari Kaabah daripada perkara-perkara macam itulah. Okey. Itu laku zaman Nabi Ibrahim AS. Allah perintahkan supaya dia sucikan masjid dia ataupun rumah dia bagi orang yang bertawaf dan orang beriktikaf dan orang yang rukuk serta orang yang sujud. Jadi dalam ayat ni Allah puji orang yang beriktikaf, menunjukkan iktikaf itu sesuatu yang digalakkan dalam agama kita. Perbahasan berkaitan dengan iktikaf ni panjang juga, lebar. Cuma kita ambil satu yang paling disepakati, iaitulah iktikaf 10 akhir Ramadan. Ada yang kata boleh beriktikaf di masjid, mana-mana masjid, di mana-mana waktu. Itu perbahasan panjang. Tapi kalau yang paling jelas ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid 10 akhir Ramadan sehinggalah baginda wafat. Kemudian isteri-isteri Nabi pun turut beriktikaf selepas daripada itu. Jadi ini maknanya iktikaf yang menjadi cabang keimanan yang benar. Okey, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sehingga Allah wafatkan baginda, dan setelah itu para isterinya pula beriktikaf.
Jadi siapa-siapa yang ada kesempatan untuk beriktikaf di masjid 10 akhir Ramadan, pergilah. Kita kempen daripada awal ni. Kemudian kalau dia nak ambil pandangan boleh beriktikaf waktu-waktu tertentu dalam 10 akhir Ramadan, maka kita raikanlah. Dan kalau dia kata boleh beriktikaf walaupun tidak di malam hari, di siang hari, sekejap-sekejap waktu dia datang salat pun, okeylah. Yang penting tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terima amalan kita. Berlaku dalam khilaf yang macam tu, okey lagi lah. Dibenarkan untuk berkhilaf dalam masalah tu. Jadi kita bukan cerita bab khilaf tu, kita nak cerita pasal iktikaf. Jadi iktikaf ni kalau 10 akhir Ramadan, insya-Allah ini antara iktikaf yang paling utama yang menyampaikan kita kepada darjat keimanan yang tinggi, insya-Allah. Dan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, man i'takafa fuwaqa naqatin ka'annama a'taqa nasmatan aw raqabah. Okey. Barang siapa beriktikaf selama waktu di antara dua perahan susu unta, maka dia seolah-olah telah membebaskan seorang hamba. Seorang hamba. Jadi ini kelebihan iktikaf. Walaupun sekejap, kalau dia boleh ni iktikaf, ada pandangan yang membenarkan dia berdasarkan riwayat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah amalan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang cabang iman yang terakhir, biasanya kita 3 ya, satu hari boleh baca. Iaitulah ini antara yang paling agung juga, paling hebat, iaitulah ibadat haji. Saudara-saudara kita ada lagi yang masih duduk di Mekah, tak balik lagi haji. Kita doakan Allah terima haji-haji mereka. Dan kita juga doa kepada Allah biar kita pun dapat pergi haji jugalah nanti. InsyaAllah. Sebab haji ni antara benda yang meningkatkan iman, antara kita panggil booster lah tuan-tuan. Booster. Kalau kena tu, dia punya naik tu tahap bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Dia naik tu, dia naik. Pasal apa? Sebab amalan dalam haji ni bukan sekadar haji tu dalam kerangka umum. Kalau kita terjun menyelami perjalanan ibadat-ibadat haji, dia ada zikir, dia ada tawaf, dia ada sa'i, dia ada melontar, dia ada mabit, dia ada wukuf, dia ada doa, dia ada dalam dia tu infak hartanya sebagainya, macam-macam. Jadi sebab tu haji ni antara ibadat yang besar yang boleh meningkatkan darjat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berkumpul dalam ibadat haji semua bentuk ibadat. Ibadat harta ada situ, ibadat lisan lidah ada situ, ibadat hati ada situ. Dan tak ada hari-hari lain dalam setahun yang boleh berkumpul seperti mana berkumpulnya ibadat pada dalam haji. Kalau hari-hari lain tak boleh, hari haji je berkumpul. Hari lain tuan-tuan pergi wukuf di Arafah tak jadi haji. Hari-hari lain tak jadi. Hari haji ni 10 ataupun pada 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. So haji ni besar. Kalau tuan-tuan yang dah baru balik haji tu, saya pesan jaga molek lah. Iman yang kita dah raih, yang berkecap, yang kita dah belajar sembahyang haji tu, tu jaga molek. Tapi saya juga nak tekankan juga bahawa dalam soal haji ni, benda yang paling penting sebenarnya dalam hierarki perjalanan haji dan apa poin-poin utama dalam ibadat haji yang kita nak ambil dia sebagai panduan dan teladan, maka kita kata poin nombor 1 ialah haji ni berkaitan dengan tauhid, akidah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana-mana pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita takbir pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau orang tu dalam kerja buat haji dia begitu, masya-Allah, makin meningkat iman dia, insya-Allah. Insya-Allah. Pasal ini jalan yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini jalan yang Allah Ta'ala redai. Ini jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitillah, iaitu bagi sesiapa pun yang mampu sampai kepadanya. Jadi haji ni kena pergi bagi orang yang mampu sahaja.
Kalau orang tak mampu macam mana, kurangkan iman dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagi orang yang tak mampu, okey? Bagi orang yang tak mampu, tidak difardukan ke atas dia. Dia tak ada duit, tak wajib atas dia. Kalau dia tak ada duit, tak boleh pergi. Tapi hati dia cita-cita nak pergi, boleh. Mudah-mudahan pahala cita-cita dia tu pun dapat dah. Jadi berniatlah, bercita-citalah nak pergi haji. Mudah-mudahan kita dapat pahala dah. Walaupun kita belum lagi sampai ke tanah suci untuk buat haji. Okey. Dan bagi orang yang balik haji tahun ni, jagalah molek-molek, jagalah iman tu, jagalah hati tu, jagalah tauhid. Jangan sampai tergelincir. Pergi ke Mekah minta dengan Allah, balik Mekah minta dengan kubur keramat. Oh, jam. Pergi ke Mekah minta dengan Allah Azza wa Jalla, duduk depan Kaabah. Siapa tempat dia tanpa kapur ni, minta dengan wali-wali duduk di kubur-kubur keramat. Jam. Haji ni pengisian paling utama ialah tauhid. Duduk Mekah kita minta, ada tak minta dengan selain daripada Allah? Tak ada. Duduk depan Kaabah, teriak, tangis, menangis, sedih, keluar air mata, bercucuran. Sebab kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mekah. Jadi Allah nak suruh kita pergi tu salah satu je, biar kita rasa, gitu rasa perasaan duduk di tanah suci Mekah ni. Di rumah Allah ni macam tu rasa dia. Jadi kita bila balik Mekah tu, para jemaah haji sekalian, jagalah. Hak nombor satunya ialah soal iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan soal amalan ni, orang pergi Mekah kau tak pergi Mekah kau, insya-Allah lah. Amalan tu mungkinlah ada atas sesuaian. Tapi nak soal iman kepada Allah tu, duduk Mekah ni dia tengok agungnya Allah, besarnya, jutaan manusia datang. Semuanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Dia hebat. Jadi doa kepada Allah agar boleh pergi hajilah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maksud dia, serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan curug rantau yang jauh. Curug rantau yang jauh. Ceruk apa panggil? Ceruk Tokon. Pedalaman. Jadi orang datang ke Mekah ni daripada seluruh pelusuk dunia ni mari. Semuanya datang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cabang iman. Betul lah saya kata iman, cabang iman yang paling hebat lah. Sebab dalam solat, dalam haji ada solat, dalam haji ada zikir, dalam haji ada takbir, dalam haji ada pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat. Jadi antara cabang yang paling utama jugalah. Tapi jangan diremehkan cabang yang kecil ni. Kadang-kadang kita ni hak kecil ni kita tak sedar. Bila Nabi kata malu sebahagian daripada iman, malu tu kita tak sedar pun. Kita nak buat apa-apa kita malu, kita segan. Benda tu ibadat tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi firman Allah yang seterusnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Dan berdasarkan hadis juga, bab haji disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi. Dan sama juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, berkaitan dengan haji. Malah ada ni hadis yang berkaitan dengan ibadat haji ni. Apa kita skip dulu lagi. Kita nak baca hadis ni. Kita baca terjemahan tu lah. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki datang lantas bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu Islam?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Islam itu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, berumrah, mandi junub, menyempurnakan wuduk dan berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu menjawab, jika aku melakukannya, maka adakah aku seorang Muslim? Nabi SAW menjawab, ya,
Dia berkata pula, engkau benar. Kemudian Umar meneruskan hadis. Ini hadis Jibril sebenarnya. Hadis Jibril yang masyhur kan, tanya beberapa soalan, 4 soalan dia tanya Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian dia tanya tentang hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Okey, itu hadis Jibril. Maka dalam hadis tu Jibril mengatakan antara kesempurnaan atau rukun Islam adalah mengerjakan haji di Baitillah. Kalau orang ada kemampuan tapi tak pergi haji, lagu mana? Dia ada kemampuan tapi dia tak nak pergi haji. Bukan kemampuan dia kalau kota tak dapat tu lain cerita. Ni memang tak register pun. Tak ada niat pun nak pergi haji. Duit banyak, berkepuk-kepuk duit. Tapi tak register. Kata dia mau nak pergi haji kan? Nak register kan nak pergi haji? Tahu. Tak dapat hidayat lagi. Macam mana? Orang ni tak terfikir ke tentang iman dia nak sempurna ke apa? Nabi SAW ada bersabda dari Abi Umamah Al-Bahili bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun jairun wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Kata Nabi SAW, siapa yang tidak terhalang dengan sakit atau hajat yang zahir atau kerana pemerintah yang zalim, dia terhalang dengan sakit dari mengerjakan haji oleh ketiga dengan keadaan dengan sifat yang disebutkan tadi. Dia tidak terhalang dengan sakit, dia tidak terhalang dengan hajat yang zahir atau keperluan yang mendesak, ataupun dia tidak terhalang dengan pemerintah yang zalim. Saja dia tak nak pergi haji. Macam mana? Sedangkan haji ni rukun, cabang antara cabang iman paling besar lah. Maka kalau dia mati dalam keadaan tidak ada niat pun nak pergi haji, padahal dia mampu, Nabi SAW kata, "Falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Maka matilah dia dalam keadaan yang dia kehendaki, sama ada Yahudi atau Nasrani. Jadi siapa yang sengaja tak pergi haji tu juga lah. Kalau dia dah isi borang, dah bayar duit deposit dah semua, ataupun bayar penuh dah akaun tabung haji tu, tiba-tiba tak dapat pergi, itu lain cerita. Yang ni memang daripada awal tak niat nak pergi haji, tu bahaya. Jadi kita kena letak haji ni besar ni, dan dia cabang iman dia besar. Tuan-tuan, nak apa ibadat dalam hari ni semua ada terkumpul dalam haji. Sedekah, ibadat harta ada dalam ibadat haji. Ibadat anggota ada dalam ibadat haji. Ibadat apa lagi? Ibadat hati, amalan hati ada. Semua berkumpul kebaikan-kebaikan. Sebab tu kita kata dia adalah antara cabang iman yang paling besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 3 lah kita berhenti setakat tu hari ni. Okey. Kita berhenti pada